Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu, bapak-bapak, kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian. Baik, adapun pada malam ini insya-Allah kita berpindah ke muka surat 282 dalam kitab Zadul Ma'ad. Yang ke-12, mengubati radang emendel dan hidung. Maksudnya di sini ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu hidung berdarah ataupun tengkak tidak lega ataupun tengkak tidak selesa, dipanggil zaman sekarang ni tonsil. Disebut di dalam As-Sahihain, iaitu Bukhari dan Muslim, bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Khairuma tadawaitum bihil al-hijamatu wal kustul bahri, wa la tu'adzibu sibyanakum bil ghamzi minal ghuzwarah." Maksudnya, sebaik-baik pengobat yang kalian lakukan adalah berbekam kustul bahar, iaitu gerharu laut. Dan janganlah kalian menyiksa bayi-bayi kalian dengan memicik tekak lidah jika dia terkena radang emendel. Jika mana dia, kaum muslimin dan muslimat kalian, iaitu bengkak di radang. Baik. Ibarat macam tonsil. Okey, kita tengok dulu ya. Di dalam Al-Musnad dan As-Sunan, semua kita ada sebagainya. Disebut dari hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata, Rasulullah SAW masuk ke tempat Aisyah yang di dekatnya ada seorang bayi dan dari hidungnya keluar darah. Maka baginda bertanya, "Ada apa ini?" Orang-orang yang ada di tempat itu menjawab, "Tadi dia sakit radang emendel ini dan sakit kepala." Baginda bersabda, "Celaka, janganlah kalian membunuh anak kalian. Siapapun wanita yang anaknya mengeluarkan darah dari hidungnya atau kepalanya sakit, maka hendaklah dia mengambil kustul hindi, melumatkannya dengan air lalu menimpilnya ke hidung." Maka Aisyah melaksanakannya apa diperintahkan bagi baginda ini hinggalah anak itu pun sembuh. Menurut Abu Ubaid bin Ubaidah, uzrah adalah radang emendel, adalah gangguan di tenggorokan yang ditandai dengan keluarnya darah. Jika sakit ini diubati, maka dikatakan uzrah bihi. Dan ada pula mengatakan bahawa uzrah ini adalah infeksi yang muncul di antara telinga dan tengkorak yang biasa menyerang kanak-kanak. Kusul bahri ataupun uhdul hindi, jenis tanam air atau laut, seperti disebut dalam hadis ini. Warnanya putih dan rasanya manis, yang manfaatnya sangat banyak. Dulunya mereka menggunakan sebagai obat bagi anak-anak mereka yang sakit yang menekannya kepada tekak lidah. Tetapi Rasulullah SAW melarang demikian itu dan memberikan petunjuk pengobatan dengannya yang bermanfaat bagi anak dan lebih mudah. Baik. Kaum muslimin dan muslimat kalian, orang Arab panggil kustul bahar. Kalau balik India, dia panggil kustul hindi. Dia istilahnya ialah mereka tanam laut, dia panggilkan gaharu laut. Dia kalau orang zaman dulu, kaum muslimin di Pakistan, Arab, dia macam, saya nak tunjukkan sebersalah jugalah. Dia kaum muslimin dan muslimat kalian, dia seperti batang kayu, gaharu batang kayu. Jadi dia ambil dekat dia rinci halus-halus, kaum muslimin dan muslimat dicampur dengan air, lalu dia tepek dekat anak tekak.
Dia meresap lalu dia mengecut. Dia mengecut. Dia macam tonsil juga, dia merah je. Yang buat anak tu sakit kan. Jadi orang dulu kaum muslimin bila dia merah dia pecek lah anak tu. Anak keluarkan nanah lah sekadar bertemu nanah. Dia faham itu. Jadi kaum muslimin dan muslimat Rasulullah kata celaka kamu. Jadi pengubatan ini ialah dengan kustul bahar ataupun uhdul hindi. Memang tak dapat dari Malaysia dengan kaum muslimin dan muslimat. Saya katakan dulu masa adik saya di Ipoh dengan macam besar tu, saya kirim ni kustul bahar ni. Dia cantik. Ataupun kita rebus je kaum muslimin dan rebus dengan air pun tak apa juga. Berarti tepek sini. Dia cepat mengecut. Itu dia. Tapi kalau nak tahu pergi negara Arab, Gahar Laut ada tak? Ataupun kustul bahar dia akan tunjuk. Tapi kustul bahar dia tunjuk apa mana? Dia tak tunjuk batang lah. Dia tunjuk yang dikit. Dikit lah. Baik. Nak tunjuk pun tak boleh, Malaysia tak ada. Baik. Kalau zaman sekarang ni sama ada di operation kaum muslimin dan muslimat kelan, ataupun setengah orang dia ambil air garam ya. Dia bila berlaku merah dia ambil air garam gitu. Kadang-kadang mudah hilang kumannya. Dia insya-Allah kalau kita tengok bab terakhirkan kaum manfaat berbekam. Dia insya-Allah dia sampai bawah nanti. Baik. Okey. Yang seterusnya mengubati penyakit hati. Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari hadis Mujahid dari Sa'ad, dia berkata, aku pernah sakit, lalu Rasulullah SAW membesuk aku, iaitu menjari aku. Baginda meletakkan tangan di antara dua susuku, iaitu di tengah dada, hingga kurasakan hatiku menjadi dingin. Baginda bersabda kepadaku, engkau terkena penyakit hati. Maka temuilah Haris bin Qaladah. Haris bin Qaladah ni ialah dia seorang doktor di zaman Rasulullah SAW. Orang yang berhenti berubat. Dia berasal daripada Saqif, kerana dia orang yang pandai mengubati. Sampai ke pesan agar dia mengambil 7 biji kurma Madinah yang matang kehitam-hitaman, lalu melumatkan serta biji-bijinya. Kemudian hendaklah dia mengubati lewat mulutmu. Jadi kaum muslimin orang yang sakit hati. Tahu tak sakit hati ni? Dia sakit hati ni ada dua. Sakit hati perasaan. Dan sakit hati memang sakit semua. Maksudnya hati itu seketul daging. Memang tu. Daging itu dia sakit. Dia bukan hepatitis. Kaum muslimin zaman sekarang orang panggil barah hati dan sebagainya lah. Baik. Jadi ada dua ni. Sakit hati satu. Yang ni sakit hati dari sudut kaum muslimin dan muslimat kalian. Sedap cakap bahasa Arabnya. Sakit alami. Alami ni sakit yang boleh dikesan oleh kaum muslimin kajian. Tapi sakit hati ni, yang satu lagi tu, bahasa sakit hati sungguh orang tu. Betul-betul. Orang ni tak boleh cari ubat doktor, sebab doktor pun sakit hati juga. Boleh faham itu? Itu sakit hati lain. Ni kan. Kaum muslimin. Ini sakit hati ni kaum muslimin dan muslimat pula. Iaitu bahawa sesungguhnya apa ni? Sakit alami, sakit macam sakit demam, sakit apa ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat pula. Jadi seorang ni dia mengadu Rasulullah, dia sakit sini, hati ni. Jadi Rasulullah pun dengan mukjizat kaum muslimin dia letakkan tangan di dada, di antara dada ni. Hati dia tenang. Lepas tu Rasulullah kata, pergilah kamu pergi jumpa Haris bin Qaladah. Haris bin Qaladah ni ialah orang yang pandai berubat, atau doktor di zaman Nabi SAW. Lalu dia kata, ambillah iaitu pesan agar dia mengambil 7 biji kurma Madinah yang matang kehitaman. Itu buah kurma Nabi lah. Muslimin dan muslimat kalian melumatkannya beserta biji-bijinya. Kemudian hendaklah dia mengubati lewat mulutnya. Lalu di mulut maksudnya ialah di bibirnya, ataupun diminum atau dimakan maksudnya.
Jadi kamu itu sebabnya buah kurma ajwa ni. Buah kurma ajwa ni, kalau kita makan, biji jangan kita buang. Kita simpan. Cara buatnya kaum muslimin dan muslimat, kita goreng dulu. Kita goreng dulu kaum muslimin dan muslimat lah. Bila dia panas dah, jangan goreng dengan minyak, goreng dengan biar kira tak apa minyak lah. Bila panas kita lumatkan dia. Kita ambil apa kita tumbukkan dengan apa kita lumat. Lepas tu kita blend jadikan blender. Blend jadikan debu. Jadi jadikan blender pula dah. Terasa lah ke. Baik, jadikan dia powder. Kan? Lepas tu kita letak dalam bekas. Apabila orang sakit, kaum muslimin dan muslimat kan sakit dada, sakit hati ni, apa ni, maksudnya baru hati dan sebagainya. Jadi kita ambil kaum muslimin dan muslimat kan, ambil dia, bancuh dengan air, campur manis sikit, minum. Itu dia. Yang Nabi suruh Aris bin Qatadah buat begitu. Baik. Ataupun susah juga nak cari. Ada satu jenis tumbuhan di tempat kita ni, nama dia dukung anak. Dukung anak. Tak tahu. Kalau tak tahu, kita tanya yang mak lah. Sebab saya dulu kena penyakit tu, kaum muslimin dan muslimat kan, akibat demam denggi. Lepas tu dia bakti jadi bengkak. Bila tengok X-ray tu, kaum muslimin dan muslimat kan, hati tu bengkak. Memang dia bila rasa bengkak, badan kita lemah, dia tak boleh bermain sebab hati tu. Lepas tu kaum muslimin dan muslimat kan, jadi doktor pesan jangan makan minyak, berhati-hati berjalan, usahakanlah. Dia kalau kena bengkak hati ni, dia kata kalau perut jatuh, dia kata qalu lah, doktor tu kata. Bagi pandangan dia lah, sebab jaga sungguh. Memanglah, memang hati rasa sedar je. Jangan makan minyak. Saya sebulan lepas tu, doktor kata dia nak cek semula, pakai apa ultrasound ni. Jadi saya makan singgang. 1 bulan tu singgang. Rasa jeruak dah nak makan. Singgang kau mesti makan. Lepas tu carilah dukung anak. Saya dukung anak ni campur susu kambing. Jadi yang tukar cari ni ayam mak lah. Dia tahu benda lagu tu. Jadi dukung anak ni dia tumbuk campur susu kambing. Minumlah. Muntah lah kamu muslimin, tapi berasa mati tu takut. Saya takut mati, kaum muslimin dan muslimat lah. Macam dia. Merempik dia tak takut mati. Jadi minum telan. Ada muntah. Saya amal ke semua kamu kita tak boleh nak pergi dah. Tak boleh. Tapi beramal tak boleh pergi dah. Lepas tu orang beri duga-duga anak. Lepas tu saya tak minum. Dia marah ke saya. Saya cari ustaz, dia kata gitu. Yelah duka anak tak boleh minum. Cuba cari duka mak pula kau boleh minum. Duka mak pun tak ada. Macam. Jadi kita amalkan begitu kamu semua. Bila aritan cek tu, ultrasound ni, doktor kita tak ada dah. Tak ada dah. Bila tak ada dah, al-qada' wa al-qada' kamu muslim makan sesungguh-sungguhnya. Betul-betul. Jadi itu perbuatannya. Tetapi kalau ikut cara nafsnya, iaitu kaum muslim orang yang ada, kalau ada bau-bau hati sikit ni, kanser hati ni, tolong ambil buah kurma Nabi SAW tu, tumbuk sekali dengan biji-biji dia, campur dengan buah kurma ni, makan begitu. Dia tidak campur dengan madu, minum dengan air, jadikan powder. Boleh. Banyak perubatan. Bismillah. Simpan peti Aisyah. Ambil ya. Okey. Itu orang sakit perutnya. Sedangkan al-ladud ialah suatu cairan yang dikuncurkan ke dalam salah satu isi mulutnya. Itu disebut dalam hadis ni kaum muslimin muslimat kan. Kita campur atau direbus ke dalam kita minum. Itu apa buah kurma ajwa ni memang hebat. Sebab dia buat kurma mukjizat. Itu sebab Rasulullah suruh makan. Dia asalnya buat kurma biasa ya, buat kurma ajwa ni. Dia buat kurma biasa ya. Tetapi kerana ada satu kes kaum muslimin dan muslimat kan, orang-orang Yahudi ini dia bawa satu genggam buah kurma ajwa ni. Yang mana buah kurma itu bijinya sudah digoreng.
goreng sampai hitam. Isi makan dah. Dia ambil kaum muslimin satu tangan. Udang goreng, lepas tu dia beri pada Nabi. Muhammad, kalau betul kau seorang Nabi, tanam biji kurma ni. Kalau hidup kau Nabi, kalau tidak kau pendusta. Mana boleh macam tu kan? Tak logik di akal. Itu dia. Macam orang lah kaum muslimin, durian, buat serawu dah. Buat bubur serawu dah. Ambil biji durian suruh ustaz tanam. Kalau hidup, engkau memang ustaz. Macam tu. Boleh diberikan toliah. Kalau tidak, tak boleh beri. Mana ustaz ada toliah macam tu? Di mana? Jadi Nabi kaum muslimin dah digoreng, lepas tu Nabi tanam. Bila Nabi tanam, buah kurma hidup. Hiduplah. Yang cantik ni hidup di Madinah. Dia tidak hidup tempat lain. Maka itu dikatakan buah kurma ajwa. Itu buah kurma Nabi. Dia asal tu kurma biasa, tapi digoreng. Tapi dalam satu hadis, kamu buah kurma ini akan dipupus. Buah kurma ni tak hidup dah. Buah kurma ni pupus, itu tanda-tanda kiamat. Buah kurma ajwa ni kaum muslimin dan muslimat kan tak ada dah dan kali. Kalau bila tak ada tu, itu tandanya tanda-tanda kiamat. Kecil. Sebagaimana disebut dan Sahih Bukhari, rahimallahu taala, apabila kaum muslimin dan muslimat kalian Tamim bin Aus Ad-Dari dijumpa Dajjal di dalam sebuah pulau. Di sebuah pulau di satu lautan. Maka sepanjang ceritanya Dajjal tanya dia, Tamim bin Aus Ad-Dari ni, di masa kamu datang di sini, buah kurma ajwa di Madinah tu masih hidup lagi tak? Dajjal ni tanya. Tapi orang ni dia Tamim bin Aus Ad-Dari dan tidak tahu Dajjal mula asalnya. Lepas tu dia kata masih hidup. Kata Dajjal ni tak lama besok dia akan pupus. Dia akan pupus. Buah kurma Nabi ni. Jadi kaum muslimin dan muslimat ni buah kurma mukjizat. Dia akan pupus. Pupus itu sebagai tanda-tanda kiamat. Kurma mempunyai khasiat yang sangat ampuh bagi penyakit hati ini. Terlebih lagi kurma Madinah dan apalagi warna yang berhitam-hitaman kerana matang. Tentang khasiatnya yang 7 biji, maka hal ini diketahui lewat wahyu. Kita tak tahu apa sebab 7 wahyu, apa sebab 7 biji, kita tak tahu. Cuma kita kata wahyu berkata begitu. Ada berkata begitu. Tentu ada perkara-perkara yang tersirat di dalam. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari hadis Amr bin Sa'id bin Abi Waqqas dari ayahnya berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamri ajwatin lam yadurruhu dzalika al-yawm summun wala sihrun." Ada ini kaum muslimin dan muslimat lihat, bermaksud sesiapa yang sarapan dengan 7 buah kurma aliyah, iaitu tempat di Madinah, buah kurma Nabi lah sini, maka pada hari itu dia bisa terhindar dari nampak racun ataupun sihir. Maksud kalau dia minum, dia makan, dia muslim-muslimat lah, bila main racun, dia boleh terpenawar dia. Dan daripada santau ataupun sihir. Tapi makan dululah. Jangan lepas kena baru nak makan. Disebut dalam hadis yang lain, man akala sab'a tamaratin mimma baina labbataiha hina yusbihu lam yadurruhu summun hatta yumsiya. Sesiapa yang sarapan dengan 7 buah kurma yang pohonnya tumbuh di apit batu hitam di Madinah, maka dia bisa terhindar dari racun hinggalah ke petang hari. Sebab dia bukan mukjizat. Baik. Yalah nak beli sekarang pun mahal dah. Kamu kalau dicokek RM120 sekali. Ambil tu. Selalu kita biji ni kita buang tak? Jangan buang. Okey. Pada tahapan pertama kurma itu kering dan berikutnya panas. Kurma ni dia kering dan dia panas. Sifat kurma itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kali makan buah kurma, Rasulullah dia kongsikan dengan makan mentimun. Rasulullah dia makan muslimin semua pelan buah kurma, Rasulullah makan mentimun. Itu khasiat, itu khasiat. Mentimun kita makan tu.
Ada mengatakan lembab dan ada pula mengatakan sedang-sedang. Punya tahap suhu kurma ini. Yang pasti kurma merupakan makanan yang sangat bagus. Bisa menjaga kesihatan. Terlebih lagi bagi orang yang biasa mengkonsumsinya. Seperti yang dilakukan penduduk Madinah dan lain-lainnya. Baik, maksudnya konsumsi ini lah dia makan beradu-adu. Baik. Kurma merupakan makanan yang paling bagus di daerah dingin maupun panas. Apalagi yang panasnya mencapai stadium 2, dekat 2. Jadi kurma jauh lebih manfaat bagi mereka daripada penduduk di daerah dingin. Kerana perut mereka yang lebih dingin daripada perut penduduk di daerah dingin. Kerana perut mereka yang lebih dingin daripada perut penduduk daerah dingin. Kerana itu penduduk Hijaz, Taif, Yaman dan sekitarnya lebih banyak mengkonsumsikan makanan yang panas. Yang tidak ada biasa dilakukan untuk daerah lain. Seperti halnya kurma dan madu. Maka mereka lebih banyak mencampurkan makanan dengan cabai dan jahe. Cabai apa dia? Lada lah. Jahe apa dia? Halia. Baik. Hingga 10 kali lipat. Sementara penduduk lain mereka lebih banyak mengkonsumsikan makanan yang manis. Baik. Bagi penduduk Madinah, kurma tak ubahnya gandum bagi penduduk daerah lain. Itulah makanan pokok dan menghasilkan kekuatan bagi tubuh mereka. Kurma aliyah merupakan kurma yang paling baik. Bentuknya padat, lazat dan benar-benar manis. Selain menjadi makanan pokok, kurma juga merupakan obat dan buah-buahan. Hampir semua tubuh manusia bisa menerima kurma. Menjaga keseimbangan suhu badan dan tidak menghasilkan kotoran pembuangan seperti pada makanan atau buah-buah yang lain. Itu kurma. Kalau buah-buah lain, makanan lain kaum muslimin, dia ada benda yang orang panggil apa? Kurma ni cara automatik Tuhan jadi kaum muslimin dan muslimat kan dia adalah semua elok lagi. Kan kalau kita makan, bila kita makan ni dan tubuh badan kita ni ada satu hempedu. Hempedu lah yang menapis makanan kita lah. Betul ke juga? Yang mana yang tak elok, maka Tuhan jadikan sebagai itu dikatakan najis. Yang mana elok, itu dikatakan darah. Lepas tu. Jadi kurma ni tak macam tu. Kurma Tuhan jadikan semua darah lagi. Dan elokkan lagi. Baik. Itu hasiah kan. Seruan dalam hadis ini dituju kepada hal yang bersifat khusus. Seperti terhadap penduduk Madinah dan sekitarnya. Tak dapat diragukan bahawa setiap tempat mempunyai pusat ubat yang di dalamnya terkandung manfaat dan tidak terdapat di tempat lain. Jika obat merupakan tanaman itu tumbuh di tempat lain, maka khasiatnya menjadi sempurna kerana kelainan kaitan tanah dan udara dan kedua-duanya secara sekaligus. Tapi ke mana-mana pun kurma ni pada semua tempat. Baik. Di mana kadang-kadang setiap tempat tu kaum muslimin dan muslimat kelas ada satu tanaman-tanaman yang mana bagi ubat bagi tempat itu tidak sesuai pada tempat yang lain. Betul-betul. Baik. Tetapi kurma ni dia sesuai pada semua tempat. Baik. Tentang khasiat 7 buah, maka itu merupakan ukurannya dan ketentuan dari Allah. Sebagaimana Allah cipta langit yang 7, bumi yang 7, hari yang 7, kesempurnaan penciptaan manusia dalam 7 tahapan. Penetapan tawaf 7 kali, sa'i antara Safa dan Marwah 7 kali. Meliput jumrah 7 kali dan masing-masing untuk masing-masing dan lain sebagainya. Maka tidak perlu diragukan bahawa bilangan 7 ini mempunyai khasiat tersendiri. Sekiranya Hippocrates dan Glenos atau lainnya daripada para pakar kedokteran Yunani mengetahui jumlah yang 7 ini, tentunya mereka akan menerimanya dan sekaligus mempraktikannya, kerana hal ini berasal daripada wahyu. Kita tak tahu lah apa sebabnya. Tapi kerana itu wahyu, maka adalah kamu sistematnya. Boleh jadi khasiat kurma yang disebut di dalam hadis ini berlaku untuk berapa jenis racun, sehingga kandungannya hadis ini bersifat umum yang dikhususkan. Dan boleh jadi khasiatnya kerana faktor tanah dan daerah Madinah yang memang terbebas dari berbagai jenis racun. Tapi kaum muslimin dan muslimat kalian, as-sahih kata alim ulama, maka memang kurma ajwa ni dia adalah penawar bagi racun. Baik ya. Tapi syariat ni kena makan dulu.
Tu Nabi kata makan itu selalu Nabi makan di waktu sebelum masa sarapan. Jadi masa sarapan. Baik. Kena test. Makan bokong itu telan racun sekali. Kaum muslimin dan muslimat lah. Keguan. Tak berani. Saya pun tak berani, tapi saya yakin pada hadis Nabi kata begitulah. Betul kaum muslimin dan muslimat lah. Baik. Habis ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat lah. Kalau kita ni, kalau bahasa kita nak jaga hati pun tak apa. Nak jaga hati. Hati elok. Biji kurma tu jangan buang. Cuba kita buat tumbuk-tumbuk kita makan. Boleh? InsyaAllah. Habis. Sikit lagi ya. Yang ke-14. Menghindari nampak makanan dan buah-buahan. Mengimbangkannya dengan makan lain untuk menguatkan manfaatnya. Betul dah. Ini semua sekali kaum muslimin dan muslimat kalian dah diadil dalam Islam. Dah diadil dah dalam Islam. Dalam bab begitu. Menghindari nampak makanan dan buahan. Mengimbangkan dengan makanan lain untuk menguatkan manfaatnya. Ya, kita tahu semua yang Allah Ta'ala jadikan satu benda di atas dunia ni semuanya halal dah. Kecuali ada dalil mengatakan haram baru haram. Kalau benda itu halal, kaum muslimin dah sudah tentu benda itu baik kan? Sudah tentu benda itu baik. Ada tak benda halal yang tidak baik? Itu saya bunuh saya melampau. Itu teknikal. Jadi masalah dia ada tak mudah halalan tayyibah. Maksudnya benda halal itu dia baik. Itu sebab kata ulama-ulama fiqh, bila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu sudah tentu ada mudaratnya. Memang bila ada Allah Ta'ala menghalalkan sesuatu itu ada manfaatnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, benda halal sudah ada tentu manfaat. Cuma yang tersilapnya sebab tersilapnya ialah kaum muslimin yang pertama berterusan. Berterusan. Itu sebab Nabi SAW tidak menganjurkan kalau kita makan sesuatu ni berterusan je. Kalau air kopi je, tak tukar air lain dah. Kalau ete je kaum muslimin dan muslimat. Kalau nasi lemak aja. Betul. Tapi sini kena nasi lemak sini, jangan tukar-tukar lah. Kalau tidak orang tak kenal. Ustaz mengajar surah mana? Surah nasi lemak. Semua kenal belakang kita. Jangan tukar lah. Betul. Jadi jangan. Kalau makan buah-buah tu je jangan. Kaum muslim dan muslimat kalian. Pertama, sebab kebiasaan. Yang kedua ialah kaum muslimin dan muslimat kalian. Nabi seringkali kalau makan satu-satu benda tu, Nabi adakan gandingan. Seolahnya kita kami pencantas. Pencantas. Saya katakan, Nabi makan buah kurma. Nabi makan Nabi buah kurma, buah kurma itu sifat panas. Maka Nabi SAW digandingkan dengan buah timun. Itu dia ada. Itu orang kata mengkonsumsikan. Dia panggil. Jadi kita ni benda tu halal dah ke, tapi kita tidak ada catat. Lepas makan putih sanai, makan nasi lemak. Lepas makan nasi lemak, teh tarik. Nyanyi lah betul. Semuanya lemak-lemak dah ke, betul. Ada tak benda catat dia? Dalam bab ni memang kita pandai bercakap, tapi untuk amalan tak boleh. Memang tu. Itu sebabnya saya ambil kata-kata orang tua. Bagus dia kata orang tua. Tok Ki saya umur dia 90 tahun. Tapi dia mampu untuk menegetah lagi. Dia main kas semua. Orang kata dia ada benda jin. Orang ni benda jin. Dia buat getah bukan getah sekerak. Dia buat getah-getah keping. Angkut susu dulu. Lepas tu letak dalam takung. Lepas tu mesing lagi. Lepas tu pikul lagi. Bawa balik ke rumah. Kerja. Umur dekat 90 tahun. Tapi bila tanya dia apa siap dia? Saya tanya. Kenapa dia sihat? Muslim-muslimah. Dia pagi-pagi. Menurut dia makan pulut. Dengan air kopi tak ada gula. Makan pulut tapi air kopi tak ada tu.
Kita kalau makan pulut ke, tak ada 10 batang kedah tak tidur. Betul tak? Jadi, tadi dia lepas tu ada betul. Rupanya ada hadis. Yang dia buat tu ada hadis, tapi dia tak sebut. Memang tak ada. Dia kata setiap kita ni boleh makan kena ada 5 unsur. Pertama manis, itu tenaga. Yang kedua cantah manis, maka pahit. Yang keduanya masin kena ada. Cantah kalau tak ada masin tak boleh. Bahkan orang kata masin itu raja laut. Betul tak betul? Raja segala laut, bukan laut. Dan nak cantah masin adalah masak. Betul tak? Nak balance semua sekali, banyakkan tahu. Itu sebab orang dulu minum air. Tahu orang muslimah. Rupanya ada hadis dalam bab itu. Tak percaya kita tengok dalam bab. Baik. Disebut di dalam As-Sahihain dari hadis Abdullah bin Ja'far, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah SAW makan kurma segar dengan mentimun. Dia makan dua-dua benda tu. Dia tak makan, Rasulullah tak makan timur, dia tak makan apa ni, kurma je tak. Kita kan kurma tak, dia masih sedap lah kamu. Teh pahit ni Arab tu dengan kurma, ya Allah, dia masih sedap. Itulah makan timur dan makan kurma, makan timur. Yang rutak, kurmanya masih segar dan sudah masak. Tahu rutak? Yang kurma segar dan masih masak. Baik. Panas dan lembab pada tahap kedua, menguatkan perut yang dingin dan menguatkan dorongan seksual, tapi cepat basi. Cepat tak elok lah. Baik. Kecuali kita letak peti ais. Betul. Kalau tidak dia nama. Kan peti yang coklat separuh, kuning separuh. Kalau biar dah peti dia mudah berat. Dia berat. Itu masuk mudah basi. Baik. Okey. Membuat cepat haus. Mengganggu kelancaran darah. Membuat kepala pusing dan merosak gigi. Rotak itu. Sementara mentimun mempunyai sifat yang dingin dan lembab pada tahapan kedua. Menghilangkan rasa haus. Membangkitkan kekuatan kandungan airnya. Dan mendinginkan panas di perut. Itu dia mentimun. Itu sebab orang kalau pening-pening kepala jangan makan buah kurma. Kalau dia sakit kepala jangan makan buah kurma. Dia makan sakit. Baik, apa dia? Nanti kita bicarakan. Jika bijinya dikeringkan, ditumbuk dan dicampur dengan air, lalu diminum, maka dia bisa menasihkan rasa haus. Biji buah kurma tu. Biji apa? Biji mentimun. Gitu. Baik. Apabila dia ditumbuk, dia menasihkan rasa haus, melancarkan apa ni? Urin. Buat syiah. Dengan menghindarkan gangguan saluran air kencing. Jika ditumbuk halus dan diayak, lalu dibuliskan ke gigi, maka dia bisa membuatnya bertambah putih berkilau. Ni biji kurma. Biji apa? Biji kurma. Biji timun. Kalau tidak kita blender sekali kulit dia, kita minum. Dia melancarkan air kencing. Atau kamu sudah mujarab sekali lagi. Jadi perubatan ni, kalau sekiranya orang terkencing tak lawas lah. Kencing dia tak puas. Dia ada satu benda yang lobak putih. Masukkan belajar dulu, lobak putih. Lobak putih. Dia blend. Tapi kalau minum macam tu, tak nak pergi macam kencing muntah. Selalu orang buat lobak putih kan? Lobak putih. Kalau kita blend, dia kata tak tahan. Jadi akhirnya orang buat perubahan. Kalau campur buat putih, blend dengan apa ni, apple hijau, campur madu sikit, itu boleh lah. Memang dia melancarkan air kecil. Cuba kalau orang yang buat penyakit prostat tu, tolong buat ni. Ini memang insya-Allah selalu. Tapi kalau kita nak makan buat putih begitu, memang tak lalu. Tutup hidung pun tak lalu. Baik. Apa ya? Atau makan. Itu sebab ni kalau boleh buah kurma buah timun ni kita blend. Tapi wallahu alam, satu orang yang lebih baik ialah timun yang kecil. Apa orang kata timun Jepun kan? Timun Jepun. Iaitu yang cantik. Baik.
Tapi kat mana pun memang buat je demo ni memang baik. Itu sebab kalau doktor Pakistan kaum muslimin dan muslimat lah, diorang sering kali buat jus mentimun. Kita heran. Sekali blender, sekali kulit-kulit, blender dengan biji-biji je sekali. Ha? Timun blender batu tahu susu sikit. Ya. Boleh nanti karang kita insya-Allah. Ya. Wah, itu sejak kan? Okey ya. Tidak betul untuk langsai kucing itu. Tapi wallahu alam. Ada satu ubat ya. Ini langsai kucing. Selalunya orang yang batu karang. Batu karang. Batu karang ni kaum muslimin dan muslimat kalian yang baru nak mula-mula jadi. Yang baru kecil tu. Kalau sekiranya dah jadi, nanti dulu orang yang baru ada batu karang sikit-sikit. Dia sakit nak kencing, sakit pinggang. Dia mentimun juga, tapi dia bukan timun, dia tembikar. Tembikar merah tu. Jangan tembikar kuning amat bahaya. Betul. Tembikar merah tu belah, dia nak sebelah. Kalau sebiji dia bagus, tapi tak ada nak makan lebih tu. Ambil terbelah. Okey. Tentu ambil gula batu Cina. Kedai apa? Kedai sehen tu. Kasih tu kamu letak dalam satu ketul satu ketul besar ibu jari kaki. Okey. Tumbuk dia. Betul kamu sini ambil sudu kita kukut mentimun. Air kacau. Kalau timun kacau dia. Kita kukutlah. Orang faham kata kukut. Kita temikan dia. Okey. Korek lah macam. Lepas tu kau korek, ambil buah. Kaum muslimin dan muslimat dia gula batu ni kat hitam. Minum masa nak tidur. Makan tidur. Lepas tu sebelum tu makan je. Kaum muslimin. Kalau awak bangun tu, insya-Allah kalau pagi besoknya dia rancang boleh. Itu kaum muslimin dan muslimat kan. Apa nama? Oh tak. Tapi kalau ada berbatu dah kaum muslimin dan muslimat kalian, ingat tak? Ni tahu bau Cina dia banyaklah. Nenas Cina cek. Boleh tengok tu. Okey. Nenas kaum muslimin dan muslimat kalian itu blend dia. Blend campur dengan Cina. Cuma tak Cina belakang kaum muslimin dan muslimat. Itu jadi pelik dia. Dia nenas cek tu. Lepas tu kaum muslimin campur dengan Cina minum. Itu biasalah. Memang orang kata bagi setengah orang wallahu a'lam, tapi setakat ni ternyata kemujarabannya. Baik. Seterusnya sikit lagi lah. Kalau sekiranya biji dia tu diulis di gigi. Biji timun ni kita ambil dia ulis gigi, dia buat gigi jadi putih. Berkilau. Letih pula buat macam tu. Secara umum dapat dikatakan bahawa yang satu kurma segar, panas dan satu lagi mentimun dingin. Yang satunya menghilangkan dampak negatif yang lainnya sehingga keduanya menjadi seimbang. Hal ini merupakan dasar segala macam penyembuhan dan dasar dalam menjaga kesihatan. Bahkan semua ilmu doktor berpijak pada dasar pengobatan ini. Maksudnya kena laga dulu sekali. Baik. Habis dah? Itu dia antara. Masuk waktu ke ni? Masuk waktu dah? Baik. Kalau tu ambil sikit lagi. Okay. Pengobatan dengan cara jahit. Dengan cara jahit. Jahit ni apa dia? Maksud dia pantang. Masuk sini ada pantang. Jangan fikir duk jahit ni kena puas badan. Dia kata.
Maksud diet ni adalah pantat. Baik. Semua ubat ada dua jenis, diet dan dahara kesihatan. Jika terjadi kerancauan di antara dua cara ini, maka diperlukan proses neutralisasi yang seimbang. Inti semua cara pengubatan juga berdasar pada tiga cara ini. Maksudnya diet di sini buat kurungan ialah berpantat. Diet ada dua macam. Diet dari sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit, dan diet dari sesuatu agar tidak menambah parah penyakit yang sudah ada. Diet kaum muslimin dan muslimat, iaitu yang bisa mendatang diet dari sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit, dan diet dari sesuatu agar tidak menambah parah penyakit itu. Diet ada dua macam. Diet dari sesuatu yang bisa mendatangkan penyakit, dan diet dari sesuatu agar tidak menambah parah penyakit yang sudah tak ada. Tapi harus dilihat bagaimana keadaan. Yang pertama merupakan diet orang-orang yang sihat, dan yang kedua merupakan diet orang-orang yang sakit. Jika orang yang sakit melakukan diet, maka penyakit tidak semakin bertambah parah dan menambahkan kekuatan untuk mengenyapkan penyakit. Kalau orang ada penyakit tu, dia kena diet lah. Maksudnya kena berapa? Kena pantang lah. Jadi, untuk mengurangkan penyakit. Baik. Sebab berdasarkan dasar dari diet di atas firman Allah Taala. Bukan ada dalil buat dasar diet tu. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Tengok Ibnu Qayyim kelas. Dan jika kalian sakit atau sedang dalam musafir atau kembali tempat buang air, atau kalian telah menyentuh perempuan, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka naklah kamu diet. Apa dia? Bertayamumlah kalian dengan tanah yang suci. Bermaksudnya ialah kaum muslim kalau orang tu sakit, dia tak boleh kena air. Bila dia kena air juga, dia akan melarat penyakitnya. Maka dia kena diet lah. Dia kena air. Maka maksud diet di sini ialah naklah bertahan, kena pantang, jangan guna air. Itu maksud dia. Baik. Begitu juga dalam bab-bab hukum dalilnya umum. Maka dalam bab-bab yang khusus begitu juga. Kalau penyakit kita kurang. Allah Ta'ala memberikan petunjuk pada orang yang sakit agar tidak menggunakan air, kerana air itu bisa membahayakan dirinya. Al-Haris bin Qaladah berkata, pangkal pengubatan adalah diet. Maksudnya pangkal pengubatan adalah diet. Maka ada ubat dari mana, tapi beda juga. Tak menjadi betul-betul. Sakit maka ubat. Jadi itu tidak bukan pangkal pengubatan. Pangkal pengubat ialah maka ubat, makan. Tapi adalah pantang tetap pantang. Betul-betul. Tapi saya tak ustaz sebdan nanti kita makan ubat. Betul-betul. Tak ada. Jadi itu untuk tahannya. Baik. Menurut pandangan mereka, diet yang dilakukan oleh orang yang sihat untuk menghindari bahaya, sama dengan mengancam makanan bagi orang yang sakit atau orang yang baru sembuh dari penyakitnya. Allah kita ketika cakap je. Atau sebab dalam perbuatan dalam Islam ni, iaitu bahawasanya dia mengajar jaga penyakit ketika sihat. Kita jaga penyakit, menjaga sihat ketika kita sakit. Betul-betul. Islam ajar ni menjaga kesihatan ketika sihat. Kita nak jaga kesihatan ketika kita dah sakit. Betul betul. Macam orang lah, dia nak menabung ketika mana dia kaya. Ketika miskin baru nak menabung. Betul betul. Atau istilah yang lain, ketika mana kaya kena berjimat cermat, atau ketika miskin kena jimat cermat. Mana tu? Hebat. Dia miskin nak jimat apa yang dia tak ada. Betul tak? Jadi dia miskin nak jimat apa? Dan ekonomi merondong, kaum muslimin dah berjimat. Kita kena jimat. Betul tak? Kena rakyat jelata kena berjimat, kerana
Ekonomi dah merendung dah, nak terima apa? Boleh faham tu? Jadi Islam dah ajar dah. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Kaya sebelum miskin. Ada istilah kata, miskin sebelum miskin. Itu dia. Banyak falsafah. Macam jangan memandu ketika mabuk. Jadi jangan memandu ketika mabuk. Agak juga mabuk lah orang. Betul-betul. Macam ni. Ibarat orang kena rogol. Betul-betul. Dia sendiri yang menggalakkan orang rogol dia. Betul-betul. Kan kau mesin dia. Dia pakai baju nampak, kata Profesor Ketua Hamka, nampak gunung berapi yang tidak meletup. Itu bukan saya kata tu, itu sebelum Profesor Ketua Hamka ni kata-kata. Dia nampakkan gunung berapi dia. Lepas tu nampakkan perut dia. Tiba-tiba orang rogol. Nak salah rogol kan? Satu patut. Kalau nak salah ke rogol, betul salah. Awak yang menawarkan khidmat rogolan itu. Betul-betul. Kita jawab apa orang, betul-betul. Jangan kau muslim, kau muslim lah. Ayam mak pakai serban pun dah macam juga. Boleh faham tu? Itu dia. Kalau ke biar tak tahu lah kata apa. Dia baik. Habis lah. Itu sebab dalam Islam, masa sihat, jagalah sihat. Menjaga kesihatan ketika sihat. Bukan menjaga kesihatan ketika sakit. Banyak kita salah waktu. Jalan yang paling baik adalah melakukan orang yang baru sembuh kerana kondisi tubuhnya belum kembali normal seperti sedia kala. Itu bagus. Ketika kita dah sembuh, kamu semua kena diet, kena pantang. Ini job. Jika dah sembuh, al-qadha wa al-qadha wa al-qadha. Betul tu. Ya semua. Betul. Saya kalau tengok orang sakit dengan kamu semua, kalau ke hospital tu orang sakit. Tiba-tiba tengok orang kecil mani kan. Kita ada kecemasan juga. Tengok orang gerak kaki. Potong kaki. Betul. Sayang tak kaki ni? Kaki sayang tak sayang? Sayang kan? Tapi kalau kaki tu, kita sayang kaki kita kan? Tapi kalau menyebabkan kaki tu melarat ke tu badan lain, kalau kena potong dah. Sayang kena potong. Dia kaum muslimin dan muslimat, dia penyakit kaki kita. Memang kita sayang potong. Tapi apabila kita tak potong kan, dia melarat penyakit ke batu badan kita. Kena sayang potong kan? Kena potong. Kena potong lah. Macam ada seorang tu, dia boleh, orang kata dia bagus, betul-betul. Tapi dia tu ada penyakit. Kalau tak potong dia melarat penyakit orang lain pula. Tu, dia potong tu. Dia bagus. Yang muslimat pula. Memanglah orang kata sayang memang sedap dia cakap Islam. Tapi cara dia tu, dia sakit, melaratkan penyakit ke orang lain dah. Kena potong. Macam tangan, macam kaki. Betul-betul. Nak faham-faham tak faham. Kenal itu. Itu dia. Ada juga dalam kitab Jemaat dia sebut begitu. Itu dia. Habis. Okey ya. Jadi kalau orang yang sembuh, kamu muslim kata penyakit tak, lebih baik dia berpantang lagi. Jangan qada ala qada. Macam kita lah kalau lapar sangat kamu muslim jangan makan atas makan. Kalau macam kita buka puasa lah. Bila kita puasa, kita makan sikit dulu. Aku lapar daripada pagi sampai petang. Pedas sungguh. Betul-betul. Tak ada tazkirah Ramadan pada bulan itu. Memang betul. Baik. Habis. Okey. Cantik ya. Jaya yang paling baik ialah dilakukan orang yang baru sembuh. Kerana kondisi tubuhnya belum kembali normal. Seperti sedia kala. Kekuatan untuk mencerna masih lemah. Sekalipun tabiatnya tetap bisa menerimanya. Maka merancukan, memanglah orang lepas dia orang sembuh ni memang laju makan. Kemudian yang mesti makan. Baik. Memang laju makan. Tapi orang sakit memang tak laju. Tapi ketika sakit tu lah orang nak beri makanan banyak. Kita pelik juga pada siapa macam tu. Masa sakit dia tak larat nak makan.
Tapi masa sakit kita tak larat nak makan. Orang ni beri sup kambing, orang ni beri ni, orang tak larat nak makan dah, baru nak beri. Nak beri ketika masa sihat ni nak betul-betul. Ke macam mana? Jadi macam Tok Fi saya pernah kata kau macam ni. Dia sakit. Bila sakit anak cucu bawa apa? Bawa pisang kaki, bawa buah pelang. Tok Fi kata, masa aku sakit ni lah tak boleh makan, baru anak cucu bawa pula tu. Tangan aku sihat tak nak bawa. Betul-betul. Oh, senyap cucu. Ada cucu yang lawan pula. Yalah, tak sihat, Tok Ki boleh cari sendiri. Betul-betul. Senyap pula Tok Ki situ. Memang betul. Baik. Maka merancukan apa bisa membuatnya kembali kebah kembali dan menyepuhnya menjadi lebih sulit dari yang pertama. Baik. Kalau kita makan kaum muslimin dan muslimat sekalian, apabila masa dah masa dah sembuh tu makan tiba-tiba tak sakit. Datang sakit nak sembuh balik tu amat payah. Itu katanya. Baik. Tak ada wajah ke? Kita masuk waktu lagi. Ha? Selalu pakcik semua datang sini. Baik. Ha? Baik. Baik. Nanti dulu nak habis ni. Jadi Nabi SAW melarang Ali bin Abi Thalib memakan kurma kering. Merupakan tindakan yang paling tepat kerana dia baru saja sembuh dari sakitnya. Umar bin Al-Khattab juga pernah merintah seorang yang sedang sakit untuk daya, sampai-sampai dia harus menghisap biji-bijian saja. Itu iman dia. Baik, habis ya. Dah insya-Allah kita sambunglah. Jawab tu dah masuk.